لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi saudara komisi Tuan Imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia, hari-hari bulan puasa, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi setia. Syukur alhamdulillah, hari ini tanggal 23 Sya'ban. Kurang lebih 7 hari lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kita memohon kepada Allah agar Ia memberi kesehatan yang baik, memanjangkan umur kita sehingga kita bertemu Ramadan Al-Mubarak. Tujuan matlamatnya untuk kita beribadah, melakukan pelbagaian amal saleh kita dengan Allah, kita sesama makhluk. Kerana matlamat yang utama Allah menciptakan hamba-hambanya yang beriman kepadanya untuk mengabdikan diri kepada-Nya, dan tidak menafikan kehidupan duniawi, perlu makan, minum, berkeluarga, berpakaian dan lain-lain. Tetapi yang menjadi matlamat yang utama tidak dalam menunaikan hak sebagai seorang hamba kepada Khalik. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang berjaya kehidupan di dunia dan di akhirat. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan kitab Riyadhus Shalihin yang karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena puasa semakin menghampiri, semakin mendekati, maka lebih baik kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan. Kita lihat bab al-jud wa fi'lul ma'ruf wal ikthar minal khair fi syahri Ramadan wa ziyadatu min dzalik fil 'ashr al-awakhir min. Kitab ini kita berbahasa Arab, saya terjemahkan dalam bahasa lain. Ini satu bab membicarakan tentang kedermawaan, tentang kepemurahan. Termasuk bulan Ramadan ini kita kena jadi orang yang dermawan, orang yang pemurah, dermawan dari sudut kebaikan. Wa fi'lul ma'ruf, demikian juga perbuatan yang ma'ruf. Bulan Ramadan kamu kena jadi orang yang pemurah, dermawan, dan melakukan keperbagaian perbuatan ma'ruf. Apa maksud ma'ruf? Ma'ruf ini keperbagaian perbuatan baik, tuntutan kekabuka atau perbuatan kaf. Wal iktharu minal khair, dan memperbanyakkan daripada kebaikan. Berbuat baik kepada orang lain, kemudian pada diri kamu juga ada sifat kebaikan. Fi syahri Ramadan, ketika berada dalam bulan Ramadan, wa ziyadatu min dzalik, bahkan kita melampaui. Kalau boleh kita tampil, kita terima fil 'ashril awakhir minhu, terutama 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan 1 sampai 30 atau 1 sampai 29, buat kebaikan sebanyak mungkin. Tapi 10 hari yang terakhir itu kalau boleh dapat, terima, kita memperkandakan lagi 1 sampai 20 begini kebaikan saya. Demikian kedermawaan saya, demikian juga ibadah saya kepada Allah. Tapi yang hujung tu masuk yang malam yang ke-21 lagi kita kena double, ibarat kata kita kena asyik. Hadis yang pertama, wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibn Abbas semoga Allah meridhai kedua-duanya itu termasuk Ibn Abbas dan juga Rasulullah SAW. Kata di Ibn Abbas, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah itu atwa dan nas
manusia yang paling dermawan. Kata di Ibn Abbas, tahu tak Nabi kalau berada dalam bulan Ramadan sangat dermawan, sangat pemurah. Apakah kalau Nabi ini tak berada dalam bulan Ramadan, Nabi tak dermawan, tak pemurah? Tak, Nabi sifatnya, sikap karakternya dermawan, pemurah. Tetapi bulan Ramadan dikata Ibn Abbas, aku lihat Nabi dermawan. Sebab itu digunakan perkataan ajwad. Ya, kalimat ajwad dalam bahasa Arab, dia merupakan kalimat perkataan wasebut isim tafdil, kalimat huruf isim tafdil, ajwad, ya, lebih dermawan, lebih pemurah, suka sungguh melakukan kebaikan. Tak Ramadan pun memang sikap Nabi begitu. Cuma kalau bulan Ramadan kata Ibn Abbas lebih, ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril, ya. Sehingga dalam bulan Ramadan ini malaikat Jibril menemui Nabi, ya, mendapati Nabi, yalqahu Jibril. Oleh kerana Nabi sifatnya pemurah, dermawan, banyak kebaikan, dirinya pun dah baik, membaikkan kepada orang lain. Apa yang ada pada diri Nabi itu bersifat memberi. Contoh, kalau ada buah tambah sebentar, buah pertama minta bagi sedikit, kedua minta bagi lagi, ketiga minta bagi lagi, yang keempat sampai habis sebentar. Begitu, ya. Kemudian dalam bulan Ramadan ini, kata Ibn Abbas, malaikat Jibril menemui. Jadi nak menceritakan kita walaupun kita bukan Nabi, tapi kalau kita ni pemurah dan bawah, malaikat juga menyukai perbuatan, tindakan, kelakuan kita. Cuma kita ni yang tak tahu. Nah, kembali pada hadis tadi, Jibril menemui Nabi kerana kedermawanan, kebaikan Nabi tadi. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Malaikat Jibril mendapati Nabi, menemui Nabi pada setiap malam, ya, fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam malaikat menemui Nabi, mendapati Nabi. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat dengan Nabi? Fa yudarisuhul Quran. Nabi membaca Al-Quran. Sebab itu kita kan sedia maklum, Ramadan Allah turunkan padanya Al-Quran. Pengkhususannya malam Lailatul Qadar. Artinya bila sebut jam Ramadan, dia tidak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Kamu puasa bulan Ramadan, kamu kena baca Al-Quran. Maklumnya begitu. Kerana Ramadan ini dia ada 4 perkara. Sebut jam Ramadan, pertama puasa waktu siang, kedua tarawih waktu malam, ketiga zakat fitrah, jangan lupa, keempat Al-Quran. Termasuk ada 4 perkara ini sebagai asas. Siangnya puasa wajib, malamnya tarawih sunat, kemudian tempoh Ramadan siang atau malam wajib mengeluarkan zakat, yang keempat Al-Quran, ya, baca Al-Quran sunat sama macam sholatul tarawih, jangan dipisahkan. Ada pun amalan yang lain, zikir, kita bersedekah, memberi perbukaan puasa kepada orang yang berpuasa, itu semua sunat. Ya, baik. Bahkan Nabi, malaikat sering bertemu setiap malam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi kepada malaikat? Fayudarisul Quran. Fayudarisul Quran itu dia, kalau kita mengaji dalam Al-Quran, dia isim muta'addi, maksudnya lazim melazimi. Isim muta'addi ini, lazim melazimi, dia begini. Ada ketiganya dibaca malaikat menyemak, ada ketiganya malaikat pula, malaikat Jibril baca tapi pula menyemak. Kita istilah kita namanya tadarus. Tapi jangan deras, kalau deras. Kalau deras itu dia baca nak cepat je nak. Kamu ambil 3 buku surat, kamu 3 buku surat, malam ni malam yang ketiga Ramadan, 3 habis dah. Kita jangan keras baca. Kalau boleh, seorang baca
kita ada halaqah 10 orang. Seorang baca 9 didengar. Nanti orang yang kedua pula baca menyambung, yang lain pula dengar. Kemudian orang yang ketiga pula baca, yang lain pula dengar. Nabi baca, malaikat Jibril diam dengar. Jibril pula baca, Nabi pula diam. Dia begitu payuga Rasul Quran. Pada Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril, maka adalah Rasulullah ketika mana menemui Jibril adwadu bil khair, satu bab saling tadarus Al-Quran. Ya, kemudian Rasulullah menemui malaikat Jibril adwadu bil khair. Nabi bersifat dengan sifat sangat baik kepada malaikat Jibril. Ya, bersikap dengan sikap yang sangat baik. Adwadu bil khair, kedermawanan Nabi itu minar rihil bursalah, ibarat kata macam angin hembusan berlalu. Kita dalam keadaan panas, sebagai contoh perumpamaan angin hembusan kayu, angin berlalu. Kita dalam keadaan kepanasan, angin menyuburkan, menyejukkan pada kita, menyamarkan. Wah, ya Allah. Nah, ceritanya Nabi ini, kedermawanannya, pemurahnya Nabi ini macam binarihil bosalah, ibarat macam angin sepoi-sepoi, angin berlalu. Katalah Nabi ada 3 biji buah tamar. Ya Rasulullah, artinya wahdah minatabi bagi. Ya Rasulullah, hati tamrah bagi lagi. Ya Rasulullah, kaifian, bagaimana pula? Tak ada Nabi berpikir, ibarat macam angin yang berlalu cepat. Ya, jadi Nabi pun cepat memberi, sahabat pun cepat menerima. Ya, ibarat macam angin yang mendayu-dayu, angin yang menyegarkan. Jadi hadis ini nak menceritakan dalam bulan Ramadan kita bertadarus Al-Quran. Dalam bulan Ramadan kamu kena jadi orang yang pemurah. Ya, jangan jadi orang yang bakhil. Kalau ada 3 biji, orang minta bagi saja. Ya, walaupun maaf, saya bagi yang sebelah ni kena saya. Maksudnya kita bagi. Coba yang ni maaf. Kalau ada minta, tak apalah, yang sebelah ni kita belah lagi 1/4. Ini untuk bagian saya. Ada lagi minta, tak apa, belah lagi. Artinya siapa pun yang minta tetap bagi. Itulah yang dikatakan berbagi rezeki. Allahu Akbar. Kelebihan orang yang macam ni, tuan-tuan ibu tahu, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sebut begini. Hadis itu panjang, di hujung hadis, pengakhiran hadis, ittaqun nar walau bisyikki tamr. Takutlah olehmu akan api neraka walaupun sebiji tamar telah 2. Dalam hadis itu Nabi sebut bisyikki tamr, ittaqun nar walau bisyikki, sebiji telah 2. Takut olehmu akan api neraka Allah sebiji tamar telah 2. Maksudnya dengan sebab kamu beri, kamu tertegak daripada api neraka Allah. Sifat ihsan dan sifat kedermawanan macam tadi. Ada sebiji minta, Allahu Akbar, ambil separuh, saya separuh. Ada lagi, Allahu Akbar, cuman tetap bagi 1/4. Tak apa, bagi lagi. Apalah kita, yang penting aku tetap beri. Masya Allah. Kelebihan orang yang seumpama ini, tertegak dirinya daripada api neraka Allah. Walaupun dari segi zahiriyah, Allah sedupitnya pernah kenyang, tapi nak cerita ihsan dan sifat memberi. Allahu Akbar. Baik, tinggal paham. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi, qala, kata dari Nabi, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmin yaum au yaumain. Kamu jangan mendahului akan Ramadan itu sehari berpuasa atau 2 hari. Maksudnya, you jangan mendahului berpuasa dalam bulan Ramadan sehari atau 2 hari.
Termasuk jangan 30 Sya'ban, jangan juga kamu berpuasa 29 dan 30. 30 Sya'ban kamu jangan puasa, 29 dan 32 hari penghujung bulan Sya'ban pun jangan. La yataqaddamanna, jangan sekali-kali kamu mendahului sehari atau 2 hari daripada bulan Ramadan. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yaum muttafaqun alaih. Melainkan sekiranya seseorang itu telah membiasakan dirinya, dia biasa berpuasa, maka ketika itu yasumu sawman, maka dibenarkan dia berpuasa. Falyasum dzalikal yaum, maksudnya memang kehidupan dia tak kira apa bulan Sya'ban, bulan Rabiul Awal, bulan Rajab yang terdahulu dia biasa puasa. Tapi dia tak adalah puasa hari-hari, cuma dia banyak puasa. Sehari puasa, 2 hari dia tak puasa, hari yang keempat dia puasa. Kalau begitu, dia dah biasa puasa Rajab, sebelum Rajab, Jamadil Akhir, maka sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, yang itu tak mengapa. Tapi kalau yang tu sahaja, waktu tu sahaja, lusa Ramadan, besok 30 Sya'ban aku nak puasa, yang ni Nabi tekan 2 hari lagi kita akan menyambut 1 Ramadan, 29, 30 aku nak puasa, yang ni Nabi tekan. Ya, walaupun tegahan Nabi ni dia ada 2 makna, 2 maksud. Tegahan Nabi yang pertama hukumnya haram kalau kamu buat, tegahan yang kedua hukumnya makruh. Allah kulihat bila Nabi tegak, tak kira haramkah hukumnya, makruhkah, makruh pun dia ada 2 pecahan. Makruh ditahrim, makruh ditanzih. Allah kulihat bila Nabi tegak, Nabi larang, tinggalkan saja. Itu saja jawabannya. Kemudian hadis yang berikutnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah, la tasumu qabla Ramadan, kamu jangan berpuasa sebelum daripada Ramadan. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasa olehmu kerana kamu melihat hilal, ya, bulan hilal bulan Ramadan, kamu nampak tak bulan, pernah dekat, dah nampak bulan. Bila nampak bulan tu hilal, maka berpuasalah kamu besok 1 Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, berbukalah olehmu, maksud berbuka di sini berhari raya lah kamu kerana kamu melihat hilal. Jadi nak menentukan 1 Ramadan dengan anak bulan, nampak puasa. Nak menentukan 1 Syawal, penghujung Ramadan, penghujung kita puasa 29 tu tengok. Kalau nampak, besok 1 Syawal. Andai kata tak nampak, 29 Sya'ban kita tengok, nak menentukan besok ke 1 Ramadan lusa. Kalau tak nampak, maka kita kenapkan Sya'ban 30 hari, lusa puasa. Begitu juga 29 Ramadan tengok, kalau nampak besok puasa, besok raya. Kalau tak nampak, kenapkan Ramadan 30, kemudian baru kita lusa yang menyambut 1 Syawal. Kita lihat ya, hadis itu Nabi melanjutkan fa'in halatu nahu waya yahu waya yatun fa'akmilu thalathina yawman. Hadis rawahu at-Tirmidzi. Sekiranya terhalang awan, ya, sekiranya terhalang kerana awan tertutup, 29 Sya'ban, 29 Ramadan, nak menentukan besok 1 Ramadan kan, besok 1 Syawal kan, nampak, okey, puasa beraya. Tak nampak, cukupkan 30 Sya'ban, cukupkan 30 Ramadan, lusa kau kita raya. Fa'akmilu thalathina yawman. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanus sahih. Kata Imam at-Tirmidzi, hadis ni hadis hasan lagi sahih. Hadza hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan, hadis ini title terbaik, bahkan sahih dia. Begitu. Ya, jadi bila hadis itu hasan lagi sahih, lagi boleh kita beramal dan kita boleh share kepada orang lain. Baik.
Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasum." Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah bersabda, apabila tinggal idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasum, apabila berbagi pertengahan daripada bulan Sya'ban, fala tasum, kamu jangan berpuasa. Maksudnya masuknya hari yang ke-16 Sya'ban sampai berakhir Sya'ban 29-30, fala tasum, kamu jangan puasa. Melainkan waktu dah biasa di puasa akhir Rajab, Jamadil Akhir, Jamadil Awal, dia biasa banyak puasa setiap bulan tu, yang tu tak mengapa. Tapi kalau hanya sekali-sekala puasa, jangan masuknya hari yang ke-16 April. Kecuali Isnin, Khamis, empat kali diusak boleh dah, yang tu boleh. Kerana puasa mingguan tak kira bulan apa, kecuali bulan apakah hukum jawabnya. Besar-besar nanti ya, 15, 16, saya puasa 15, saya puasa B. Puasa B itu maksudnya 13, 14, 15. Jadi 15 tu boleh dah puasa, boleh dah. Ya, yang Nabi sebut tadi izah baqiya, ya, bila dah separuh, izah baqiya nisfu min Sya'ban, bila dah separuh 15. Nah, yang tadi bolehlah 13, 14, 15 kerana dia puasa ber. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi Al-Yaqazan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, qala man shama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Kata dia Abi Al-Yaqazan Ammar bin Yasir, telah bersabda Nabi, barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, barang siapa yang berpuasa pada hari Syak. Hari Syak itu maksudnya hari yang terakhir dalam bulan Sya'ban. Hari Syak, hari ini 30 Sya'ban ke 1 Ramadan. 30 Sya'ban ke 1 Ramadan, siapa yang puasa pada hari itu, faqad asa Abul Qasim, maka sesungguhnya dia telah derhaka kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Merujuk kepada Nabi SAW. Nabi gelarnya Abul Qasim, maksudnya bapa kepada Qasim. Sebab pun anak sulung Nabi namanya Qasim. Oke, ada soalan cepu mas, berapa anak Nabi? Jangan pula ada yang tak tahu. Berapa anak Nabi? Haji berapa ni? Haji bawa masuk kita ranking haji. Tadi jangan lapan ni. Pasal haji lapan saya tanya haji. Ya, pasal tepat dulu. 7 ya. Boleh sebut satu persatu. Yang sudah tahu. Berapa laki, berapa perempuan? Haji boleh tanya ni. 7 betul. Berapa laki, berapa perempuan? Boleh sebut? Lupa sah, jangan lupa. Apa boleh sebut Pak? Anak Nabi 7. Dia sebenarnya anak Nabi betul 7. 6 daripadanya dengan Khadijah binti Khuwailid, 1 dengan Maryam al-Qibtiyah. Jadi betullah anak Nabi sebenarnya 7. 6 daripadanya dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini istri yang pertama, ya. Selepas Khadijah wafat, baru Nabi berkahwin. Yang lain Nabi tak ada anak kecuali dengan Maryam al-Qibtiyah. Ya, Maryam al-Qibtiyah dapat seorang anak, diberi nama Ibrahim. Okey. Anak sulung Nabi dengan Khadijah namanya Qasim. Ya, sebab itu Nabi digelar Abul Qasim. Kemudian yang kedua anak Nabi namanya Zainab. Yang ketiga Ummu Kalthum, yang ketiga Ruqayyah, kemudian Abdullah, kemudian Fatimah, kemudian yang terakhir adalah Ibrahim. Anak-anak Nabi semua wafat masih kecil, kecuali anak-anak Nabi ini yang lelaki wafat masih kecil, kecuali yang perempuan. Ummu Kalthum, Zainab, Aisyah sempat berkahwin, ya, sempat berkahwin. Zainab sempat berkahwin, kemudian Ummu Kalthum
sempat berkahwin, Ruqayyah juga sempat. Ummu Kalsum dengan Ruqayyah nih, suaminya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab itu Sayyidina Uthman, sahabat Nabi, khalifah yang ketiga nih, diberi gelar Zu Nurain. Zu An-Nurain maksudnya yang mempunyai dua cahaya. Sebab apa? Berkahwin dengan Ummu Kalsum, anak Nabi. Wafat Ummu Kalsum, Uthman berkahwin pula dengan Ruqayyah. Ruqayyah pun anak Nabi. Ya. Kemudian yang Fatimah saja Nabi wafat, anak-anak Nabi ini wafat ketika Nabi masih hidup. Ya, Nabi masih hidup semua wafat. 6 daripadanya semua wafat masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu gelaran. Ya, Fatimah ini berkahwin dengan Sayyidina Ali. Ali ini sepupu Nabi, juga sahabat Nabi. Ya. Lepas Nabi wafat 6 bulan baru Fatimah wafat. Ya, baru Fatimah wafat. Jadi termasuk anak Nabi ada 7. Anak yang sulung tadi saya sebut, ya, namanya Qasim. Sekali lagi dia gitu-gitu. Qasim, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah, kemudian Abdullah, Fatimah, kemudian yang terakhir Ibrahim. Betul, 7 kan? Oke, gitu lihat waktu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, artinya puasa pada hari Syak. Dalam mazhab Syafi'i memfatwakan hukumnya malam. Ya, hari Syak itu hari yang terakhir dalam bulan Sya'ban. Ya, dibanding kita puasa pada hari Syak, mungkin nanti dia itu 1 Ramadan. Walaupun tahu dah Ramadan usul. Jadi ada kuliah al-furuj min al-khilaf, kaidah usul fiqh, keluar daripada khilaf, lebih baik kita yang puasa pada hari Syak. Baik, kemudian kita lihat bab yang seterusnya. Nah, sebelum kita mempelajari bab yang seterusnya, kita nak kaji sedikit tentang sejarah puasa. Kalau ada soalan, ada pertanyaan, bila ya puasa ini disyariatkan? Kita tanya lagi. Pas lagi dulu depan, kali jangan lupa dengan doa sedikit mama ketiga. Apa boleh tanya? Jangan marah. Puasa bila disyariatkan? 1. Yang kedua, sepanjang hayatnya Nabi, berapa kali Nabi sempat berpuasa? Soalan yang ketiga, berapa kali 29 Ramadan dan berapa kali 30 Ramadan? Paham ya soalannya? Ada 3 soalan. Pertama, bilakah puasa itu disyariatkan oleh Allah? Yang kedua, sepanjang hayatnya Nabi, berapa kali Nabi sempat berpuasa? Paham ya? Soalan yang ketiga, berapa kali Nabi sempat berpuasa? 29 hari dan berapa kali pula 30 hari. Siapa ada handphone komen. Boleh ada 3 soalan. Boleh, siapa jawab? Ada satu yang nak coba jawab. Angkat tangan. Lepas saya bagi tahu ni jangan lupa-lupa sampai akhir hayat. Itu tak boleh janji dosa. Okey. Puasa disyariatkan oleh Allah pada tahun yang kedua Hijrah. Tahun yang kedua Hijrah dalam bulan Sya'ban. Selepas daripada pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Makkahul Mukarramah. Kerana pada asalnya kiblat berkiblatkan kepada Baitul Maqdis. Mekah belah utara, belah selatan Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Dalam bulan Sya'ban pada tahun yang kedua Hijrah, Allah memfardukan kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa itu sesudah daripada pertukaran kiblat ke arah Makkahul Mukarramah. Selama lebih kurang 16 bulan atau 17 bulan, Ka'bah kiblat ketika itu belah Baitul Maqdis belah utara. Kemudian Nabi berada di Madinah. Masa Nabi sedang sholat zuhur, rakaat yang ketiga, wahyu daripada Allah, malaikat Jibril bagi tahu kiblat sudah bertukar. Boleh faham? Mula-mula Nabi berada di Madinah, Nabi menghadap ke arah utara. Kerana Baitul Maqdis sebelah utara, Mekah di bawah
di sebelah selatan. Rakaat yang ketiga Nabi sedang menghadap ke arah utara, masa itu di Masjid Qiblah. Ya, sebab itu Masjid Qiblah namanya Qiblatain, dua kiblat. Belah utara dulu menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Rakaat yang ketiga malaikat bagi tahu. Dan ada pandangan para ulama diperlihatkan ke Nabi Ka'bah, kemudian penjuru Hajar Aswad. Jadi Nabi menghadap Ka'bah berbetulan kepada penjuru Hajar Aswad. Sebab itu arah kiblat dia daripada Hajar Aswad, kan penjuru Hajar Aswad itu arah kiblat. Kita nak memulakan tawaf mesti bermula pada Hajar Aswad, betul tak? Timbul pertanyaan, kan rakaat sholat zuhur, rakaat yang ketiga tu turun wahyu, malaikat Jibril bagi tahu kan Nabi sekarang berubah oleh bahwa di wajhaka syatral masjidil haram. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 144 juzuk yang kedua. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya ada arah utara dan Baitul Maqdis, kemudian berpaling ke belakang menghadap arah Ka'bah. Ya, karena Ka'bah berada di belah selatan dan belah selatan daripada Madinah. Dan digambarkan Ka'bah, digambarkan Hajar Aswad. Jadi Nabi dia sholatnya begini. Mula-mula ke arah Baitul Maqdis, rakaat ketiga bangun. Allahu Akbar, sahabatku bangun. Bila Nabi perintahkan begitu, Nabi berpaling begini. Bila berpaling begini, sahabat semuanya berpaling. Macam mana sahabat berpaling? Macam mana sahabat boleh paling nanti dulu? Lepas itu Nabi bergerak ke depan sedikit. Sahabat yang sini masing-masing buka laluan kerana Nabi melompoh pada ya, jadi sahabat yang belah kanan buka, yang dibuka. Tak adalah pula apa hal ya Rasulullah. Tak ada pula. Nabi pun kata tepi, tak ada. Solat tak boleh cakap. Bila cakap tak. Jadi Nabi merapat sahabat yang sendiri sahabat. Nah, begitulah sampai ke depan. Ya. Macam mana para sahabat boleh sama-sama berpaling begitu? Kerana dalam hadis Nabi sebut ini. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Innama ju'ilal imam liyutamma bih wa idza kabbara al-imam fakabbiru wa idza al-imam farka'u ila akhiril hadis. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dijadikan imam sebagai ikutan kamu, wahai si makmum. Apabila imam itu takbir, takbirlah olehmu. Apabila imam itu rukuk, rukuklah olehmu. Jadi kesimpulan hadis ini, sahabat paham. Kita sebagai makmum ni kena ikut Nabi rukuk, Nabi takbir. Bila Nabi berpaling, kita pun berpaling. Mereka faham, mereka cepat tangkap. Ya, okey. Kita nak memfokuskan tadi, kita nak menjelaskan bila yang puasa bulan Ramadan disyariatkan oleh Allah pada tahun yang kedua Hijrah dalam bulan Syaban selepas pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis belah utara, lalu Allah perintahkan ke sebelah selatan menghadap ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Okey. Sepanjang hayatnya Nabi kan wafat umur 63. Nabi sempat berpuasa 9 kali. Ya, 9 kali. 28 kali 29 Ramadan dan sekali saja yang sempurna 30 Ramadan. Boleh paham ya? 9 kali sepanjang hayat Nabi sempat berpuasa. 8 kali 29 Ramadan hanya sekali saja yang 30 Ramadan. Maka disinilah para ulama mengambil pendalilan begini. Katalah contoh ya, ada persoalan. Saya puasa di Malaysia 3 hari. Lepas itu saya pergi bermusafir rehlah dekat UK. Jauh perjalanan itu. Ya. Sampai dekat UK tak apalah, saya puasa. Tiba-tiba di UK
pihak berkuasa yang bertanggung jawab mengendalikan urusan hal ehwal keagamaan bagi tahu. Besok hari terakhir kita puasa, lusa kita menyambut 1 Syawal pada kat UK. Jadi bila dihitung, saya puasa di Malaysia 3 hari. Sekarang saya berada di UK dan diisytiharkan uang yang berotoriti lusa. Bila dikira-kira, katalah contoh 28 hari. Sedangkan bulan Ramadan ni dia tak ada 28, dia mesti 29 dan 30. Jadi bila isytiharkan besok lusa raya, jadi dihitung yang dipuasa tu 28 lusa raya. Maka ketika itu, apakah dia kena berpuasa untuk mengenakan, mencukupkan 29 atau dia perlu beraya di negara tersebut? Jawabannya dia wajib beraya. Maksudnya dia tak boleh puasa. Walaupun demikian dia beraya, nanti balik ke negara asalnya, dia wajib mengqada sehari. Faham? Kerana sebulan tak ada 28. Bulan Ramadan tak ada 28. Okey, satu bab dah selesai. Andai kata juga macam tadi kesnya, dia puasa di Malaysia 3 hari pernikahan UK, kemudian diisytiharkan oleh pihak pemerintah besok hari terakhir lusa kita raya. Jadi bila dihitung, kalau besok saya puasa 31, maksudnya besok hari last 31 lusa raya. Persoalan sekarang, apakah dia wajib puasa besok lusa raya? Jawapannya dia tak wajib berpuasa, tetapi dia wajib imsak. Maksudnya dia tak boleh makan dan minum. Boleh tak? Jadi hari yang ke-31 tu dia tetap macam puasa, tapi hakikatnya dia tak puasa. Kerana puasa 30 hari atau 29, dia tak boleh puasa hari itu. Jadi maksudnya hari itu dia tak berpuasa, tapi dia wajib imsak. Boleh faham ya? Pasal dia terlebih. Jadi maksudnya kalau 31 dia tak boleh puasa, tapi dia juga tak boleh makan. Ya, meraihkan setempat. Itu sahaja jawaban. Nak menunjukkan bahawa puasa ni 29 hari atau 30. Tidak ada Ramadan 28 atau 31. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, Ya. insaf tadi. Insaf. Okey. Dia puasa juga lah. Tidak puasa tapi dia tak boleh makan. Boleh faham? Dia sama keadaan macam perempuan pria. Perempuan pria ini di Malaysia, dia boleh makan dalam keadaan dia bersembunyi. Kalau dia pergi di masyarakat, dia tak boleh makan, dia wajib imsak. Walaupun hakikatnya dia bukan puasa kerana dia pria. Faham bu? Jadi dalam hal tadi, hakikatnya dia tak puasa, tapi dia mesti imsak. Dia boleh makan dalam keadaan dia bersedia, dalam keadaan dia bersembunyi. Kalau di khalayak ramai dengan masyarakat, dia tak boleh makan. Hukumnya wajib diimsak. Itu sahaja. Boleh makan, tapi dia kena bersembunyi. Ya, berada sama macam puasa. Tapi bersedia boleh makan. Sama kaedah di Malaysia. Perempuan yang pria bila berada di masyarakat, di kalangan masyarakat, wajib imsak. Dia tak boleh, ini tak puasa. Pasal air uzur hari ini, puasa, tak boleh. Dia boleh makan bersedia. Atau dengan kumpulan dia, itu pun tidak boleh di kalangan masyarakat awam. Kerana masyarakat awam, ada perempuan yang dia tak pria, dia puasa. Dia tak boleh menunjukkan, itulah kau tak ada pria, aku ada pria, kau dah menipos, makan. Dia anjuk-anjuknya kawan tu. Tak boleh begitu. Boleh makan, tapi dia kena bersedia, kena bersembunyi, kena tidak boleh di khalayak ramai di kalangan masyarakat. Ya Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.